Weh, kau nak tahu tak apa trend terbaru dalam saham sekarang? Tak tahu. Apa dia? ESG. Kau tahu? Tak. Kau tahu? Aku pun tak tahu. Habis siapa yang tahu? Persekitaran sosial dan tadbir urus ESG, apa kaitannya dengan prestasi syarikat? Betul ke faktor ESG ni saling mempengaruhi kepentingan para pelabur global? Dia Hami Kasim. Dan dia Daniel Lim. Kami jurulatih kewangan profesional yang bertauliah dan anda sedang menonton Bijak Labur. Ini adalah platform FinEduTech yang menggabungkan aspek pendidikan dan teknologi aplikasi analisa saham yang unik. Mudahnya melabur saham tanpa guna carta teknikal. Bijak, mudah dan pantas. Ini Bijak Labur. Pelabur dan syarikat Malaysia yang tidak mengambil kira faktor ESG akan terdedah kepada risiko. Betul tak, Hami? Betul. Ya. Saya mendapati larangan ekspor sarung tangan getah dan kelapa sawit dari Malaysia kerana dakwaan buruh paksa telah mempengaruhi prestasi syarikat tempatan baru-baru ini. Ini adalah gambaran kepentingan para pelabur global terhadap ESG dan pada masa ini, pelabur Malaysia juga harus memasukkan ESG ke dalam strategi mereka. Jadi, apabila syarikat ambil serius mengenai masalah ESG, mereka akan lebih cenderung memberi keyakinan yang lebih besar kepada para pelabur bahawa strategi mereka ini dalam setiap perkara yang mereka jalani untuk terus bertumbuh dapat mengurangkan risiko kepada pelabur saham mereka. Jika kita lihat rakan dagang utama Malaysia seperti China, Amerika Syarikat dan Jepun sudah menuju ke arah matlamat zero carbon mereka dalam beberapa dekad yang akan datang. Syarikat-syarikat Malaysia mungkin berisiko terkunci dari pasaran dan rantaian bekalan jika mereka tidak mengikut arus peralihan ini. Sebenarnya lah, ada peluang yang dapat direbut oleh syarikat Malaysia dalam mengikuti arus peralihan ini. Hami, yang latest sekarang ialah apa? Renewable energy, betul? Betul. Yes. Dan apa lagi? Kenderaan elektrik. Ini adalah beberapa contoh utama sekiranya syarikat dan pelabur Malaysia tidak mempertimbangkan faktor ESG. Mereka mengabaikan risiko yang akan timbul ketika negara beralih ke ekonomi net zero carbon emission. China telah berjanji untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2060 dan Amerika Syarikat pada tahun 2050. Pelabur asing juga mungkin kehilangan minat terhadap syarikat tempatan yang tidak memenuhi kriteria ESG. Okey ke semua setakat ini? Saya harap anda dapat sesuatu dari perkongsian saya tadi. Kita jumpa selepas ini. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan kenapa data yang relevan ni penting. Dengan adanya maklumat mengenai suatu syarikat, sedikit sebanyak memberi pelabur keyakinan dalam proses mengenali syarikat. Dengan menggunakan aplikasi V-App, kita dapat mengenal pasti perniagaan, pasaran di pelbagai negara dan sektor syarikat tersebut. Maknanya, sebagai pelabur, dengan perkembangan teknologi data sekarang ni, mudah untuk kita memilih untuk analisa syarikat tempatan ataupun luar negara berdasarkan kesukaan atau minat kita sendiri. Di sini, pelabur juga boleh tahu dengan jelas markah pembayaran dividen oleh setiap syarikat sama ada syarikat tempatan ataupun syarikat luar negara. Yang paling penting untuk peminat saham dividen boleh tahu berapa banyak yang syarikat berikan dividen daripada jumlah keuntungan bersih yang mereka perolehi. Maklumat yang sangat telus. Lebih-lebih lagi apabila kita boleh melihat peratusan dan pengiraan pendapatan jika kita telah melabur sesuatu saham yang berkualiti sejak beberapa tahun yang lepas. Sebenarnya kan, banyak perkara mengenai aspek perniagaan yang dapat pelabur perolehi. Ia akan melatih kita bukan hanya menjadi pelabur yang lebih bijak, tetapi juga mendekatkan kita kepada dunia perniagaan. Kita hanya perlu buat carian. Dunia digital dan metaverse semuanya di hujung jari anda. Alright, kembali lagi kita dalam Bijak Labur. Kita dah faham tadi betapa pentingnya ESG dalam pembentukan prestasi sebuah syarikat. Kali ini, saya nak sentuh dua negara gergasi yang sedang berlawan dari segi ekonomi. Amerika Syarikat mempunyai salah satu iklim pelaburan terbaik di dunia.
Sebagai negara maju, Amerika Syarikat menawarkan persekitaran strategik dan dapat menarik pelabur dengan pengurusannya yang stabil. Dengan adanya persekitaran ekonomi campuran, pasaran besar dan program pelaburan, Amerika Syarikat berjaya menarik ramai pelabur setiap tahun. Amerika menawarkan pasaran pengguna terbesar di dunia. Dan dengan KDNK sebanyak 20 trilion USD dan 325 juta orang. Pembelanjaan isi rumah adalah yang tertinggi di dunia, merangkumi hampir 1/3 daripada penggunaan isi rumah global. Jadi pada masa yang sama kan, perjanjian perdagangan bebas dengan 20 negara lain memberikan akses yang lebih baik kepada ratusan juta pengguna tambahan. Dan kerajaan Amerika Syarikat ni kan Daniel, terus bekerjasama dengan syarikat untuk meningkatkan peluang bagi pengeksport barangan negara mereka. Dari segi permodalan pasaran saham A China adalah salah satu yang terbesar di dunia dengan harga lebih daripada 6 trilion USD. Saya percaya dengan memberi pendedahan kepada saham di China, ia dapat memenuhi permintaan para pelabur. Di China kan Daniel, terdapat pelbagai syarikat yang berkualiti dan antara pendedahan sektor terbesarnya adalah dalam bidang kesihatan, smart consumer dan teknologi. Sektor-sektor ini merupakan pemacu ekonomi baru China untuk dekad yang akan datang. Selaras dengan fokus pemerintah terhadap penggunaan domestik, ekonomi hijau dan globalisasi teknologi. Sebagai contoh, terdapat syarikat di China yang mengeluarkan bateri kenderaan elektrik dan syarikat penjenaan tenaga hidro terbesar di dunia. Ia adalah sasaran negara China untuk meningkatkan tenaga hidro sebagai sumber renewable energy. Jom kita dengar apa kata pakar. Bagi saya sebagai pelabur, kita tak boleh nak menepikan dua pasaran gegasi seperti Amerika dan China ni kerana mereka merupakan dua ekonomi terbesar di dunia. Kedua-dua negara ini merupakan pemacu kemajuan teknologi dunia pada masa kini, termasuk contohnya dalam segmen e-dagang, e-commerce dan juga permainan elektronik ataupun e-gaming. Seperti contohnya China kini menjadi peneraju global dalam pembangunan dan pengeluaran kenderaan elektrik atau electric vehicles dan juga Internet of Things IoT. Sementara Amerika pula merupakan peneraju dalam industri semiconductor yang saya sendiri percaya masih akan terus menikmati pertumbuhan yang pesat pada masa-masa akan datang. Untuk melabur dalam saham-saham global, kami di UOB Kay Hian, kami mempunyai platform dalam talian online yang dipanggil U-Trade, di mana para pelabur seperti anda contohnya diberi kemudahan untuk mengakses pasaran global. Platform ini mudah untuk digunakan kerana ia menunjukkan harga semasa, live pricing untuk pasaran global yang popular contohnya termasuk seperti Amerika, Hong Kong dan juga Singapura. Selain itu, anda juga boleh melabur di pasaran lain juga seperti London, Eropah dan juga Kanada. Yang anda hanya perlu membuka akaun perdagangan dengan pihak kami di UOB Kay Hian. Kami di UOB Kay Hian baru-baru ini telah melancarkan dua pasaran baru dalam talian online di mana para pelabur kini boleh membeli saham China A di pasaran Shanghai dan Shenzhen hanya melalui platform kami iaitu U-Trade. Platform ini juga merupakan aplikasi mudah alih di mana anda boleh membeli dan memiliki saham China A dengan mudah hanya di hujung jari melalui telefon bimbit anda. Oleh kerana UOB Kay Hian kami adalah broker serantau, kami juga memberi pelanggan akses kepada laporan penyelidikan dan juga pendidikan serantau di pasaran global. So ini adalah sangat penting bagi para pelabur untuk mengetahui apa yang mereka laburkan dan juga mendapat akses kepada maklumat yang tepat disediakan oleh para penganalisa kami yang juga merangkumi pasaran besar China. Perang perdagangan antara Amerika dan China yang kini masih sedang berlaku dijangka tidak sangat akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi global dengan ketara. Ini kerana terdapat faktor pertumbuhan struktur lain yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi global. Contohnya seperti faktor utama perindustrian 4.0 dan ledakan Internet of Things IoT mewujudkan produktiviti industri yang ketara dan pertumbuhan permintaan yang akan memacu KDNK global.
Kenapa ESG ini sangat penting? Kerana di zaman pada masa kini di mana contohnya global warming ataupun isu climate di dunia sangat penting dan diperkatakan dan didebatkan di seluruh dunia, kerana isu ini soal pokoknya adalah untuk memastikan kesinambungan atau sustainability dunia kita untuk generasi pada masa akan datang. Ia untuk dalam dua aspek, in terms of moral dan juga keuntungan juga, sangat digalakkan untuk para pelabur melabur dan memilih syarikat-syarikat korporat yang mementingkan aspek ESG ini, bukan saja dari sudut kacamata keuntungan profitability, tapi juga dalam sudut penjagaan alam sekitar, corporate governance, iaitu urus atur korporat, dan juga untuk alam sekitar juga. Oleh itu, pada masa kini dan juga pada masa akan datang, syarikat-syarikat yang mementingkan isu ESG ini bakal menikmati tumpuan yang lebih daripada para pelabur, dari specifically more untuk para institusi pelabur yang ada di tempatan di Malaysia maupun di luar negara juga. Okey, jelaskan semua? Baik, untuk info selanjutnya, anda boleh layari laman www.bijaklabo.com dan ikuti Facebook, TikTok dan YouTube V-Syariah kami. Ini adalah platform FinEduTech yang menggabungkan aspek pendidikan dan teknologi aplikasi analisa saham yang unik. Mudahnya melabur saham tanpa guna carta teknikal. Bijak, mudah dan pantas. Ini Bijak Labo. Jumpa lagi. Bye.